Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, satu lagi bahagian yang menarik untuk saya kongsikan dalam belanjawan 2025 Madani, Malaysia Madani ini yang kita boleh anggap sebagai satu belanjawan yang menyeluruh. Ya, tidak ketinggalan seperti sukan utama, badminton, bola sepak, ya, atlet-atlet kita yang bertanding di peringkat antarabangsa, Olimpik dan sebagainya, Paralimpik dan juga perfilman. Jadi sahabat semua, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan beliau turut menyebut nama-nama yang menunjukkan bagaimana negara kita ini adalah negara yang berbilang bangsa. Apabila kita bersama sahabat semua, kita akan menjadi kuat. Yaitu antaranya seperti atlet Pearly dan juga Tina, Izzuddin dan juga Faye, pemain-pemain bola sepak yang lain, Paralimpik seperti Boni dari Borneo dan sebagainya. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda apa yang dinyatakan ataupun peruntukan bajet yang diberikan dalam perkara ini. Jadi mari kita tonton bersama ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah kepada semua atlet yang berjuang di pentas Olimpik dan Paralimpik Paris. Ini termasuk pencapaian Chia Lik Ho dan Boni Bunyao Gustin yang berjaya merangkul pingat emas. Sukan diperhebat dan peruntukan 230 juta ringgit. Program podium latihan atlet Road to Gold. Persiapan atlet menjelang sukan para dunia termasuk Deaflympic Tokyo 2025. Bagi menyokong pembangunan sukan bola sepak, saya telah umumkan 15 juta ringgit disediakan kepada pasukan Harimau Malaya termasuk pasukan bawah 18 dan bawah 13 dengan kerjasama FAM bagi mendapatkan jurulatih terbaik mengikut sesi latihan terbaik serta diberi ganjaran yang setimpal kepada pemain. Kejayaan pasukan badminton negara antaranya bergu wanita saudari Pearly dan saudari Tina, bergu lelaki saudara Zafir dan saudara Izzuddin mengharumkan negara pelbagai di kejohanan antarabangsa. Dan ini menyenangkan lihat pasukan pelbagai kaum, tidak kira kaum, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama negara. Dalam bentuk syahsiah mulia dan menangkis perbezaan sesama masyarakat antara kaum, penganjuran program pemupukan semangat perpaduan sejajar diri ditambah melalui peruntukan 50 juta ringgit. Semangat kesukarelawan ini penting dalam negara madani, maka peruntukan 50 juta ringgit termasuk dengan bantuan Yayasan GLIK, JLC dan NGO. 50 juta ringgit disediakan bagi kerja baik pulih dan selenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar di seluruh negara. Saya selalu tekankan dalam gelombang kebangkitan Asia bahawa pembangunan ekonomi harus seiring dengan pemerkasaan budaya dan nilai. Khazanah bahasa dan sastra perlu terus dipertahankan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panai, kata mak. Bagi mengangkat darjat bahasa dan kesusastraan, kerajaan menyediakan 50 juta ringgit untuk Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama dengan pegiat bahasa untuk mempergiat aktiviti bahasa dan kesusastraan khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini termasuk mengalih bahasa karya agung, penganjuran teater serta memelihara bahasa kaum minoriti termasuk etnik Siam. Kerajaan mendukung penuh pembangunan industri seni kreatif, masuk dana kandungan digital ditingkatkan kepada 65 juta ringgit. Promosi karya-karya terutama berteraskan semangat kenegaraan, 40 juta kepada insentif filem di Malaysia, menyokong penerbitan filem antarabangsa. Belia Kreatif Madani dianjurkan bagi menarik 16,000 anak muda menceburi bidang seni dengan peruntukan 30 juta ringgit. Maruah dan kedaulatan negara perlu terus dipelihara. Keharmonian dikecapi selama ini tidak boleh diganggu-gugat. Perpaduan rakyat berbelang kaum dan agama sekian lama terbina perlu dipertahankan. Kementerian Dalam Negeri menerima 19.5 bilion ringgit
Lebih 2.12 bilion ringgit diperuntukkan khusus untuk PDRM dan agensi beruniform bagi menjamin keselamatan dalam negeri melalui usaha bersepadu, membanteras jenayah dan mengekang anasir permusuhan yang memecah belah rakyat. Pejabat-pejabat polis baru akan dibina dengan kos 2.1 bilion ringgit. Kementerian Pertahanan menerima 21.2 bilion ringgit dan kesiapsiagaan ATM dengan 58 bilion ringgit untuk kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baru. Program baru Protigi, veteran akan diperkenalkan, mewajibkan kontraktor menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran ATM, terutama yang punya kelayakan TVET. Industri ketenteraan tempatan melalui pemindahan teknologi dan pembekalan aset ketenteraan dan menggalakkan pemain industri tempatan menembusi pasaran ekspor harus diberi keutamaan. Sebagai contoh, syarikat tempatan Aerodyne yang muncul sebagai penyedia perkhidmatan drone utama dunia wajib disokong untuk mengekspor aplikasi keselamatan kawasan sempadan. Aset perairan akan ditambah. Ini merangkumi perolehan baru Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia. 6 kapal di bawah Ship Life Extension Program, sebuah kapal multi-purpose mission ship, 2 kapal ronda generasi baru. 560 juta ringgit disediakan untuk memperkasa sempadan negara, termasuk naik taraf ICQS, Rantau Panjang dan Bukit Berapit, 20 sempadan di Bantul dan Serudung, Sabah, serta membekalkan badan penguasa dengan teknologi drone dan AI. Pembangunan pekan-pekan yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia dan Selatan Thailand turut diberi keutamaan. Ini peruntukan 1 bilion ringgit, termasuk jambatan yang sedang mula diselenggarakan, Rantau Panjang ke Golok dan pengkalan Kubo ke Tumpat dengan kos 50 juta ringgit, kerjasama dengan Thailand. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia ditubuhkan bagi meningkatkan pengurusan keluar masuk sempadan. Sistem pagar automatik di lapangan terbang antarabangsa, kemudian kaedah kod QR digunakan juga bagi penumpang bas dan pengguna motosikal. Di kesempatan yang sama, saya ingin mengajak keseluruhan pasukan penjawat awam untuk menerapkan budaya kerja yang baru sebagai menyemangati maksud memulih serta menambah baik kecekapan tahap perkhidmatan. Sementelahan tidak ada maknanya sekiranya kebijakan yang kita usulkan tidak dilonjak dengan kecekapan penjawat awam. Ketangkasan mesti disemarak. Khidmat bakti kepada rakyat mesti terangkat. Dana 10 bilion ringgit ditambah untuk memberi tambahan dan sistem yang lebih adil kepada semua penjawat awam. Tetapi rakyat perlu melihat peningkatan kecekapan dan pertanggungjawaban semua jabatan di semua daerah di negara kita. Dan saya puas hati kerana Ketua Suruhan Negara yang memantau memberi jaminan pelaksanaan yang lebih terkesan. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan sistem kerja baru di hospital dan klinik. Ini seperti mana selagi dengan apa yang kita sebut. Supaya allowance tugas khas panggilan dinaikkan antara RM55 kepada RM65 kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian mengikut bidang perkhidmatan dan jabatan tertentu. Kerajaan memperkenalkan program Apple Q di bawah kendalian Intan. 50% atau maksimum RM15,000 kepada penjawat awam yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun. 1.8 bilion ringgit disediakan membina, menyelenggara, membaik pulih kuartus penjawat awam, guru, doktor, anggota polis, bomba, penjara, rumah keluarga angkatan tentera. Skim pembiayaan rumah perumahan muda untuk penjawat awam mudah memohon pembiayaan perumahan sehingga 40 tahun. Kita masih ingat serangan ganas di Balai Polis Ulu Tiram yang meragut nyawa 2 anggota polis, Allahyarham Lance Corporal Ahmad Azza Fahmi Azhar dan Allahyarham Lance Corporal Muhammad Syafiq Ahmad Said serta Sarjan Muhammad Hasif Horslan yang cedera akibat
terkena tembakan. Bagi memperkasa perlindungan sosial kepada semua pejabat awam, skim ex gratia bencana kerja akan diperluas dan dipermudah. Yang hilang upaya kekal semasa dalam operasi, sehingga RM50,000 akan diberi bagi bencana kerja mulai tahun 2024. Bayaran ex gratia pukal sebanyak RM20,000 diberi tambahan kepada waris bagi kematian bencana kerja mulai 2024. Kadar allowance layanan dinaikkan RM1,500 ketimbang mulai 1 Januari 2025. Kesejahteraan para pesara dan veteran tentera tidak diabaikan. Kerajaan bersetuju supaya bantuan sara hidup berdasarkan pendapatan garis kemiskinan untuk veteran ATM tidak berpencen dinaikkan kepada RM500 sebulan. Kerajaan turut bersetuju melanjutkan bayaran penghargaan khas kepada pesara penerima pencen terbitan mulai Januari hingga Disember 2025. Keikhlasan pejabat awam mencurahkan bakti kita terima baik. Umpamanya ada contoh-contoh yang sangat positif. Cikgu Azam dari Sekolah Kebangsaan Kelang menghasilkan Kabalus Raf V atas inisiatif dan dana sendiri untuk memberikan pengalaman indah kepada anak muridnya yang OKU penglihatan menyertai acara larian bersama rakan-rakan yang lain. Ustaz Wan, guru di SK Nami, Gulau, Sik, secara kreatif menyediakan kemudahan bermain bowling di kawasan anjung sekolah untuk anak-anak murid beriadah di waktu rehat atas ikhtiar sendiri. Jangan lupa pengorbanan pasukan Malbat yang menyumbang tenaga dalam misi di Lubnan. Kita berbangga dengan pencapaian SMART pula. Jadi saya ceritakan beberapa kes di mana perkhidmatan awam, pejabat awam itu sangat membanggakan dan memenuhi harapan rakyat. Tetapi peringatan supaya jangan kita cuai kerana peningkatan gaji dan upah dengan harapan peningkatan tanggungjawab. Alright guys, so itu dia ya bantuan-bantuan dan juga bajet-bajet yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Kenapa saya katakan menyeluruh? Kerana bukan saja kepada pembangunan negara tetapi juga menyentuh berkaitan dengan sukan, perfilman, bantuan bola sepak dan sebagainya. Jadi tahniah ya kerana kerajaan hari ini holistik ya di dalam membikin ya belanjawan 2025 Malaysia Madani ini, dan tahniah juga ya kerana turut memberikan bantuan-bantuan untuk membantu ya seperti bola sepak, badminton, sukan-sukan yang lain. Jadi ini saya percaya menjadi pemangkin untuk mereka terus bersemangat mengharumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Tahniah. Jadi itu daripada saya, sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.